Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala al-muallim habibi rabbil alamin sayyidil mursyidin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan telah berfirman Tuhanmu, serulah aku, niscaya aku akan memenuhi seruanmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT dan puan-puan sekalian, para penonton, terutama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Walaupun dalam keadaan kita masih dalam ujian terhadnya pergerakan kita untuk berada di luar rumah, akan tetapi masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih bersama dengan kita, yang patut untuk sentiasa kita syukuri. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian yang sama-sama mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebahagian daripada kita, ketika mereka ditimpa satu-satu ujian, musibah, cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka lupa bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain jauh lebih besar lagi dan lebih banyak lagi dibandingkan dengan nikmat yang berkurang daripada seorang hamba itu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan seorang ketika dia diuji dengan sakit gigi. Jadi terkadang dengan sakit giginya itu dia lupa bahawa matanya sihat lagi, telinganya yang masih sihat lagi, mulutnya sihat lagi, tubuh badan, tangan, kakinya masih sihat lagi. Cumanya gigi je sakit. Begitu juga ketika seseorang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kadang musibah, katakanlah kehilangan, hilang duit, hilang dompet, katakan hilang duit, beg duit dia hilang, tercecer ataupun orang curi. Di ketika itu sesetengah dia lupa bahawa duit dia yang lain yang dalam bank banyak lagi. Duit dia yang dia simpan dekat rumah banyak lagi. Mungkin yang dalam dompet tu ada dalam 100-200 saja. Dari segi surat macam-macam, kad segala ini macam tu boleh diuruskan kembali, dibuat yang baru. Nanti terkadang ketika seseorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, kehilangan ataupun kekurangan satu-satu nikmat yang ada pada dirinya, menyebabkan dia lupa terhadap nikmat Allah yang lain yang jauh lebih banyak. Maka semoga kita tidak termasuk
dengan di kalangan orang-orang yang seperti itu. Muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton sekalian. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan berkongsi sedikit mengenai satu hadis Nabi SAW yang tajuknya hadis ini ada dalam kitab pengajian bulanan kita, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kitab La tahqiran. Nabi SAW bersabda, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'a'i fa innahu la yahlika ma'ad du'a'i ahadun. Hadis daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jizu fid du'a'i, janganlah kamu merasa lemah dalam berdoa. Fa innahu la yahlika ma'ad du'a'i ahadun, kerana sesungguhnya tidak akan binasa seseorang bersama dengan doa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim berkata sanadnya adalah sahih. Muslimin, muslimat, para penonton sekalian yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dibawakan daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat di kalangan kanak-kanak, akan tetapi kesungguhannya dalam ilmu, kesungguhannya di dalam menuntut ilmu dan semangat dalam agama, sehingga namanya sentiasa disebutkan oleh para penuntut hadis Nabi. Orang yang mengaji hadis Nabi akan kebanyakan menyebut nama ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bagi satu motivasi kepada kita, la ta'jizu fid du'a, jangan kamu merasa lemah dalam berdoa, jangan malas berdoa. Sedangkan doa ini adalah di antara satu amalan yang sebenarnya dia adalah satu ibadah yang termasuk ibadah yang ringan sebenarnya. Doa adalah satu ibadah yang ringan. Doa itu ibadah ke? Ya, doa itu min ibadah. Doa bahkan dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini merupakan satu mukhul, katakan paru-paru, jantung, ruh, jantung kepada ibadah. Tengok kalau kita ibadah solat, katakan solat ibadah ke tidak? Mestilah ibadah. Tapi cuba kita perhatikan isi daripada solat itu apa di antaranya. Yang terbanyak sekali, yang paling banyak adalah selain daripada puji-pujian, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling banyak di dalam ibadah solat kita itu doa lah. Okay, start daripada usalli, kemudian kita baca doa iftitah, nama pun dah doa iftitah, doa juga. Kemudian dalam Fatihah sendiri, selepas daripada separuhnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in, terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Separuhnya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan separuhnya lagi adalah merupakan doa yang sentiasa kita panjatkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, yang di antaranya adalah memohon hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat-ayat, kemudian nanti di dalam rukuk, kemudian nanti di dalam i'tidal, kemudian dalam sujud, duduk antara dua sujud, doa lagi isinya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 perkara kita minta di dalam duduk antara dua sujud kita dalam solat. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan saya, dan seterusnya. Nak bagi tahunya bahawa apa? Dalam solat kita itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa. Puasa juga salah satu di antara wasilah seseorang itu menjadi orang yang makbul doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di antara orang yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-shaim hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Kemudian nanti ketika kita buka puasa, baca doa lagi. Bahkan disunatkan sebelum kita berbuka puasa, banyak-banyak selain berzikir, banyak-banyak berdoa. Kemudian ibadah haji kita, di sana pun doa. Di setiap tempat ada doa-doa tertentu. Dan bahkan doa bebas pun boleh. Ketika tawaf pun di sana pun isinya adalah doa dan doa. Maka doa ini adalah di antara, boleh kita sebutkan dia adalah inti kepada ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita umatnya bahawa la ta'jizu fid du'a. Jangan sekali-sekali, jangan kamu lemah dalam berdoa. Jangan kamu malas memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang mencukupkan keperluanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyuruh kamu, kita semualah ya, yang menyuruh kamu untuk meminta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu zat yang memenuhi permintaan itu sendiri. Yang memenuhi keperluan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur kehidupan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya supaya keperluan kita terpenuhi, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, supaya kejayaan kita dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat. Siapa semua yang uruskan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang suruh itu semua untuk kita minta kepadanya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kita bacakan pada awal pertemuan tadi tu di mukadimah. Wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, serulah olehmu akan aku, mintalah kepadaku, iaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah. Maka kerana itu adalah perintah Allah, sesiapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang berdoa sama ada mengangkat tangan ataupun tidak dalam keadaan mengangkat tangan, sama ada dengan doa dengan qaul, dengan perkataan, ataupun doa dengan berdoa di dalam hati, ataupun berdoa dengan ahwal, itu merupakan satu ibadah.
kerana memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintah tadi itu apa? Ud'uni. Ud'uni. Hendaklah kamu meminta kepadaku. Kemudian janji Allah, astajib lakum. Niscaya aku pasti akan mengabulkan doamu. Ke ayat ini bersamaan juga dengan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'a. Jangan kamu lemah dalam berdoa. Muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, para penonton sekalian. Sehingga kita tengok dalam segala urusan kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa, kerana dalam setiap urusan kita, kita lihat daripada bangun tidur sampai daripada solat subuh sampai masa solat subuh kembali, di sana penuh dengan doa-doa masnun, doa-doa yang disunahkan. Semenjak daripada dia bangun tidur, ada doa bangun tidur. Kemudian dia ketandas, ada doa untuk ketandas. Kemudian dia nak makan, ada doa makan. Satu keajaiban ataupun satu ilmu baru kita katakan, ataupun satu pengulangan, mengulang kaji, bahawa kita tengok doa makan. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kebiasaan kita, kalau kita ingatlah, kita baca doa tu ketika makan saja, betul tak? Ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah barik lana, berilah keberkatan kepada kami, fima razaqtana, pada apa-apa yang engkau beri rezeki kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Wa qina adzabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Sebenarnya doa ni, kalau kita lihat daripada maknanya, dia bukan hanya saja boleh ataupun dibacakan ketika makan. Adakah rezeki itu makan sahaja? Bukan. Rezeki itu bukan sahaja makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami, fima, pada segala apa pun, pada segala perkara, razaqtana, yang engkau beri rezeki kepada kami. Anak yang soleh rezeki, isteri yang solehah rezeki, kawan-kawan yang baik rezeki, dapat peluang solat di masjid, satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan rezeki. Maka kalau kita melihat ataupun kita mendapatkan anak yang soleh, ataupun mendapatkan anak yang baru, maksudnya kelahiran anak, baru lahir anak, boleh juga kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita mohon keberkatan terhadap apa-apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dapat beli motor, sama ada motor baru ke, tapi baru beli, tak kisahlah motor baru yang dibeli, ataupun motor second hand, kereta ke, ataupun dapat beli rumah baru, ataupun rumah lama, orang punya rumah kita beli, ataupun dapat rumah sewa yang lama-lama kita cari, yang harga murah, tiba-tiba ada pula kawan yang baik hati sewakan rumah kepada kita murah. Rezeki tak tu? Rezeki. Maka kita mohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah Taala berikan itu kepada kita, berupa rumah baru dan sebagainya tadi. Dapat beli rumah, dapat sewa rumah murah, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah bagi berkat, ya Allah, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dapat buka kedai baru, dapat buka gerai baru. Dulu tak biasa berniaga, sekarang dapat lesen untuk berniaga. Alhamdulillah. Jadi bukan sahaja Allahumma barik lana itu dibacakan, maksudnya mesti dibaca ketika makan sahaja, di tempat yang lain tak boleh baca, bukan. La ta'jizu fid du'a, kata Rasulullah. Jangan kamu lemah dalam berdoa. Alah, doa keluar rumah je pun
bukan doa nak mohon tolak bala. Jangan kita anggap remeh doa itu. Jangan kita menganggap remeh doa. Mungkin dengan doa yang ringkas, dengan doa yang ringan, dengan doa yang biasa kita baca, dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada bala. Keluar rumah, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pakai slipper, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Baca doa. Muslimin muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton sekalian, jangan kamu sekali-kali lemah daripada berdoa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man futiha lahu fid du'a futihat lahu abwabul ijabah. Man futiha lahu fid du'a futihat lahu abwabul ijabah. Rasulullah bagi tahu, sesiapa yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu doa baginya, maka ketahuilah bahawa futihat lahu abwabul ijabah. Sungguh juga bersamaan dengan dibukanya pintu doa untuk dia, dibuka juga pintu ijabah, pintu penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu sendiri adalah pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak hafal doa, ataupun ada orang tak ingat berdoa, tapi tiba-tiba kita ingat untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ilhamkan itu? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah, ketika seseorang itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, maka pada masa itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul ijabah. Telah dibuka juga baginya pintu ijabah, pintu penerimaan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang yang telah diilhamkan oleh Allah untuk berdoa meminta kepada Allah sesuatu perkara, siapa yang bagi ilham untuk meminta perkara itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah bahawa Allah akan memberikan apa yang telah diilhamkan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, penonton yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulang lagi tadi hadis Nabi, la ta'jizu fid du'a. Jangan kamu lemah daripada berdoa. Kemudian bentuk pula dari ijabah, bentuk ijabah penerimaan doa daripada seseorang itu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang yang berdoa itu, maka dikatakan imma ayyu ajlahu. Adakala doa itu akan disegerakan, pengijabahannya ataupun penerimaannya, dikabulkan terus. Dikabulkan terus maksudnya apa? Bukan hari itu dia doa, hari itu dia dapat. Boleh jadi. Tapi mana ayyu ajlahu, disegerakan, iaitu di dunia. Apa yang dia minta tu selagi dia akan dapat perkara itu sebelum dia mati. Tapi kalau daripada berdoa pun kita malas, berdoa pun lemah, macam mana nak mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam keadaan kita hari ini kan. Keadaan hari ini yang masjid kita belum boleh tunaikan solat berjamaah seperti dahulu, seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan solat Jumaat dah berapa, 13-14 kali kita tak boleh tunaikan solat Jumaat di masjid. Itu macam mana? Berapa ramai yang berdoa mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala singkapkan, Allah Subhanahu Wa Taala angkat bala ini. Kalau dalam rumah kita sendiri, dalam ahli rumah kita ada 5-6 orang, 3-4 orang, berapa peratus yang mendoakan hal itu? Kadang benda yang kita nak pun kita tak minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang yang diberi apa? Rasulullah SAW bagi tahu, sesiapa yang dibuka baginya pintu doa, maka sesungguhnya dia telah dibuka pintu ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penerimaan doa itu
wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah. Ada kala penerimaan doa itu Allah SWT yudakhir lahu, Allah telah simpan untuk dia itu di akhirat. Tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang sungguh dalam berdoa dan nak berdoa. Ini ada daripada penonton. Assalamualaikum Ustaz. Panjang pula mesejnya, tak dapat nak dibaca. Mungkin di situ berisi doa-doa. Semoga Allah SWT kabulkan doa baik yang didoakan oleh penonton. Jadi sama ada doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pengabulannya itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Maknanya di akhirat nanti baru dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa imma ay yukaffa anhu minasu bimithliha. Ataupun ada kala dengan sebab dia berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia daripada sesuatu yang tidak disukai. Yang sebab dia berdoa apa yang dia suka, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia daripada benda yang dia tidak suka. Dia memohon manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kadang kemanfaatan itu dia tidak dapat, tapi dijauhkan dia daripada madarat. Dia minta, ya Allah, bagi ya Allah saya ni dapat untung daripada perniagaan saya hari ini RM100 ya Allah, bagi ya Allah. Mungkin tak dapat untung RM100, akan tetapi dia telah dijauhkan pada hari itu daripada musibah. Katakan anaknya sakit yang dia kena pergi hospital, keluar duit RM100. Jadi kadang tak diberikan RM100 oleh Allah, akan tetapi ditahan, dijauhkan daripada keburukan yang sehingga mengeluarkan duit RM100. Itu satu contoh kecil. Walhasilnya adalah tidak akan rugi seseorang yang berdoa itu. Itu tadi kata Rasulullah, fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Kerana sesungguhnya tidak akan binasa seseorang bersama dengan doa dia. Jadi doa itu tidak akan menyebabkan seseorang itu rugi. Alah, rugi je dah berdoa, lama dah berdoa Allah tak bagi dah. Bukan tak bagi, mungkin Allah tidak bagi di dunia, tapi Allah Ta'ala akan bagi di akhirat. Apa janji Allah tadi? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahkan doa itu memiliki satu kekuatan yang besar. Memiliki kekuatan yang besar yang kadang tidak dimiliki oleh kekuatan ataupun teknologi dunia sekarang ini tidak mampu, tapi doa telah membuktikan kekuatannya yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Nabi Nuh, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Selamatnya di antaranya kerana doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Satu lantunan doa yang di antara penyebab terselamatnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Juga dengan sebab doa yang dipanjatkan oleh sahabat Nabi SAW ataupun seorang tabi'in, Ala Al-Hadrami, yang ketika dikejar oleh musuh, beliau ni bukan seorang Nabi, tapi seorang sahabat Nabi ataupun seorang tabi'in, Ala Al-Hadrami, ketika dikejar oleh segolongan musuh, beliau berhadapan dengan lautan, di belakangnya musuh, di depannya adalah lautan. Beliau ni, Ala Al-Hadrami, bersama dengan pasukan beliau ingin menyeberang laut, maka dengan kekuatan doa beliau telah menjadikan air laut ini yang sifatnya menenggelamkan, akan tetapi menjadi penyelamat, menjadi asbab terselamat
dengan sebab doa yang dipanjatkan oleh Ala Al-Hadrami. Apa doanya? Iaitu beberapa asma'ul husna. Beberapa asma' memohon dengan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali ya Azim, ya Halim ya Ali ya Azim. Ya Halim ya Ali ya Azim, ya Halim ya Ali ya Azim. Dengan doa yang dipanjatkan oleh Ala Al-Hadrami dengan menggunakan beberapa asma Allah, yang sebahagian ulama mengatakan yang disebutkan itu adalah termasuk daripada Asmaul A'zam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan doanya dan beliau terselamat daripada kejaran musuh. Nah, kembali kepada tajuk kitab kita, iaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-sekali kamu meremehkan sekecil apapun kebaikan. Maka doa jangan kita anggap remeh. La ta'jizu fid du'a. Jangan kita anggap remeh, kita lemah daripada berdoa. Dengan keadaan yang seperti ini hari ini, ada orang yang dia pada sebelum keadaan yang seperti ini, sebelum COVID-19 ini, mereka boleh bekerja dengan normalnya, boleh bekerja dengan normal, kemudian mereka dapat menghidupkan, dapat keperluan, dapat duit untuk kehidupan keluarganya. Ketika itu siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum COVID-19 tu Allah yang bagi rezeki, sama juga pada hari ini walaupun sudah COVID-19 juga Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Maka jangan kita lemah keyakinan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara untuk melawan ini semua adalah kita gunakan senjata kita orang yang beriman. Apa senjatanya? Hadis di awal pertemuan tadi kita baca, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata seorang yang beriman. Maka kita kuatkan iman kita, kita gunakan senjata ini, iaitu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita pilihlah doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang ada dalam hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh ulama, dan doa boleh kita baca dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Melayu yang kita fahami, mengikut keperluan kita. Ingatlah, sesiapa yang berdoa telah dibuka oleh Allah SWT pintu untuk berdoa, maka Allah juga telah buka kepadanya pintu ijabah, penerimaan doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang sama-sama mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil ibrah untuk kita amalkan kebaikannya dan kita sampaikan insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keupayaan kepada kita untuk menjadi orang yang yakin kepada Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan penuh yakin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat kita ambil iktibar untuk kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.